أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anak-anak yang Muallim kasih sekalian, Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pagi ini untuk meneruskan pembelajaran kita dalam subjek akidah tahun 3. Sebelum kita teruskan, marilah sama-sama kita aminkan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. Wahai yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita doa supaya majlis ilmu kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak belajar sampai dan masuk dalam minda kita, dan kita doa supaya kita dapat amal dengan ilmu kita dan supaya kita dapat pahala anak-anak. Baik anak-anak, kita masih lagi di tajuk beriman kepada hari akhirat. Kita akan tengok 3 lagi topik kecil, iaitu al-hisab ataupun kita panggil yaumul hisab, as-sirat dan al-mizan. Okey, tajuk ni sangat penting, jadi minta anak-anak fokus kepada yang kita nak belajar, topik yang kita nak belajar pada pagi ini. Baik anak-anak, sebelum ni kita dah belajar tentang tanda-tanda kecil hari akhirat. Kita juga telah belajar tanda-tanda besar hari akhirat. Seterusnya tentang tiupan sangkakala dan macam mana ia berlaku. Kita juga telah belajar keadaan di padang mahsyar, dan pada hari ini kita nak bincang tentang al-hisab. Okey, sebab betul-betul ya, al-hisab ataupun perbicaraan. Nanti kita tengok macam mana tajuk tentang al-hisab ni. Apa yang berlaku. Seterusnya kita akan belajar juga tentang al-mizan ataupun timbangan. Kalau kita beli di kedai runcit, kita nak beli gula, kita nak beli tepung dan sebagainya, kita nak beli bawang, kita kena timbang. Jadi berapa kilo berat barang itu sebelum kita bayar. Okey? Ada timbangan. Tapi al-mizan ni special, istimewa sebab timbangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita panggil as-sirat ataupun titian. Yang ni paling kita risau. Kalau amal kita baik, jadi titian kita mudah kita nak lalu. Nanti kita tengok. Okey? Okey, baik anak-anak. Syurga dengan neraka tu kita tengok pada hari lain. Okey? Baik. Yang pertama, hisab ataupun al-hisab, yang bermaksud perbicaraan di hari akhirat. Hari hisab ataupun perbicaraan di hari akhirat terjadi setelah semua umat manusia kembali di hari kebangkitan. Kita dah belajar dulu, semua umat manusia akan dimatikan, termasuk jin, manusia dan malaikat. Jadi apabila Allah seru, semua akan dibangkitkan. Termasuklah daripada zaman Nabi Adam dulu, sampailah datuk nenek kita, moyang kita, mak ayah kita, termasuklah anak cucu kita. Kemudian kita semua dikumpulkan di padang mahsyar pada hari perkumpulan, atau kita panggil yaumul mahsyar, untuk tunggu perutusan Allah Subhanahu Wa Taala mengenai baik atau buruknya amal perbuatan masing-masing. Okey, jadi kita akan berkumpul di padang. Okey. Okey. Setelah tu proses perhitungan amal atau hisab ni tiap-tiap orang Allah akan kira sorang-sorang. Hisab ni kalau dulu mak ayah ataupun datuk nenek kamu, kalau dulu matematik tak panggil ilmu matematik, dia panggil ilmu hisab. Dikira, dihitung. Jadi amalan pun kita dihitung. Waktu ni anak-anak, bila Allah nak hisab kita, Allah takkan tanya mulut kita. Mulut kita akan dikunci. Allah akan tayang satu skrin yang besar, lebih besar daripada panggung wayang. Lebih hebat, lebih canggih. Allah akan tayang daripada hari kita lahir sampailah hari kita dimatikan. Satu persatu, tanpa ada tinggal satu pun. Contohnya, kita makan baca doa. Allah catat. Lepas tu kita masuk tandas, kita masuk dengan kaki kiri. Allah catat.
Lepas tu kita pukul kawan. Minta maaf, bukan Allah catat, malaikat catat. Tapi Allah akan tayang balik. Daripada kita kecil sampai kita besar. Kalau kat dunia ni kita tak mampu nak tunjuk sepanjang hidup kita. Kalaulah orang tu hidup 100 tahun anak-anak, maksudnya cerita hidup dia selama 100 tahun akan ditayangkan balik. Dan ramainya manusia di hari akhirat ni, tak ada masalah bagi Allah SWT. Dia akan sediakan tempat ataupun padang mahsyar ni sangat luas. Jadi anak-anak, kalaulah masa kita hidup, kita taat kepada perintah Allah SWT, proses hisab ataupun penghitungan amalan kita ni jadi cepat. Walaupun hidup kita 50 tahun, 60 tahun, Allah akan tunjuk satu. Kita tak rasa lama. Kita rasa selesa, kita rasa seronok lah. Sebab banyak amal soleh. Tapi anak-anak, kalaulah kita hidup kita banyak buat maksiat, kita pukul adik, tak dengar cakap mak ayah minta kemaskan bilik tak kemas dan sebagainya, jadi lambatlah. Itu belum lagi kalau yang mencuri, merompak, membunuh orang, buat maksiat, tak dengar perintah Allah SWT. Jadi akan panjang perbicaraan di hari akhirat. Orang yang menunggu di belakang kita pun ramai. Jadi kita kena sentiasa beramal dengan amal soleh, sebab nanti hari akhirat kita nak dihisap dengan keadaan hisap yang baik dan kita rasa selesa. Baik anak-anak. Mari kita tengok perkara apa yang terjadi masa hisap ataupun perbicaraan di hari akhirat. Okay. Perkara yang pertama, manusia dibangkitkan mengikut amalan dia ketika di dunia. Maksudnya, amalan kita ni menggambarkan diri kita. Ada orang yang berjalan dalam keadaan selesa, walaupun orang ramai dengan keadaan kita tak berpakaian dan sebagainya. Manusia ramai sangat. Kalau amal dia baik, dia tak rasa sempit. Nak bayang macam mana rasa sempit? Tanya mak ayah atau datuk nenek yang pergi mengerjakan haji di Mekah. Berhimpun di Padang Arafah. Atau melontar di Jamrah. Waktu tu ramai orang berjuta-juta orang, tapi di hari akhirat lebih ramai, bilion dan sebagainya. Sebab daripada zaman Nabi Adam, sampailah zaman anak cucu cicit kita manusia terakhir. Jika kita banyak amal tidak soleh, banyak dosa, kita akan rasa sempit, kita akan rasa peluh manusia sampai sesak nafas. Okey? Baik anak-anak. Seterusnya, setiap amalan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas mizan ataupun timbangan. Nanti kita tengok mizan tu macam mana. Semua amalan, tak kira. Kita buang paku di tengah jalan, dikira pahala. Orang yang bagi minum anjing yang kehausan pun diberi pahala. Sebab bagi mengasihi binatang. Orang yang menyeksa kucing pun akan diazab ataupun diberi dosa, dicatatkan sebagai dosa. Orang yang sentiasa berdoa kepada ibu dan ayah pun dianggap pahala, akan dicatat dengan amalan yang baik. Hati-hati anak-anak. Semua akan dicatat. Seterusnya adalah semua amalan baik atau buruk akan ditayangkan kecuali dosa yang telah diampunkan. Seperti maklumat kita tadi, dia akan tayang. Tapi kalaulah kita, contohnya kita meninggikan suara kepada mak ayah, kita pun bertaubat dan kita rasa menyesal, mak ayah, saya minta maaf, maafkan saya berjanji tak nak buat lagi. Jadi Allah, mak ayah ampunkan dosa kita, jadi Allah pun ampunkan dosa kita. Jadi hati-hati anak-anak. Seterusnya, anggota badan dan bumi akan menjadi saksi kepada setiap perbuatan. Sebab malaikat kata mulut ditutup. Jadi, kaki akan bercakap, Ya Allah, kaki. Kita jangan bayang, kaki cakap macam mana? Allah Maha Kuasa, Allah akan jadikan kaki tu boleh bercakap, Ya Allah, badan ni, kaki ni telah jalan ke tempat maksiat. Tangan ini telah membunuh binatang yang tak bersalah. Kalau kita bunuh, kalau jengking ke ataupun nyamuk sebab membahayakan nyawa kita, tak apalah. Tapi kalau kita bunuh kucing sebab kita rasa geram dengan kucing tu, tak ganggu kita pun, kita berdosa. Hati-hati anak-anak. Dan
Orang yang beriman akan terima buku dengan tangan kanan dan mudah dihisap. Maksudnya banyak pahala kita akan terima buku amalan kita dengan tangan kanan. Maksudnya amalan tu direkod semua detail perbuatan kita. Tapi orang yang tak beriman akan terima buku amalan dengan tangan kiri atau belakang, akan dihisap pula dengan teliti. Allah tengok satu-satu. Betul ke? Bunuh binatang, membunuh orang, buat maksiat dan sebagainya. Jadi anak-anak, masa kecil lagi kita kena bercita-cita supaya kita dapat banyak pahala. Kita tak tahu kita akan mati bila kan? Jadi banyak pahala dan kurangnya dosa. Itu kita bincang berkenaan hisab. Seterusnya anak-anak, kita bincang tentang al-mizan ataupun timbangan. Nampak tak? Ini gambaran bukan timbangan Allah betul-betul ni di akhirat nanti. Allah akan letak susun dosa pahala kita ni. Okey. Dipanggil yaumul mizan ataupun hari hari timbangan tu. Pada hari tu manusia akan dihimpunkan, dosa dan pahala dia akan ditimbang. Sebab apa timbang? Nak ukur mana berat, mana ringan. Kalau pahala kita berat, maksudnya pahala kita banyak, insya-Allah kita akan masuk syurga. Kalau kita pahala sedikit, dosa tu lebih banyak daripada pahala, maksudnya nanti Allah akan humban dalam api neraka. Jadi nanti mungkin anak-anak tanya, di akhirat ni timbangan macam ni kan anak? Tak, bukan. Ini gambaran sahaja. Akhirat ni timbangan yang akan digunakan adalah timbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja yang tahu bentuk timbangan itu. Yang kita ingat al-mizan ataupun timbangan. Benda ni pasti berlaku di hari akhirat. Okey, baik. Mana gambaran pula ahli neraka? Ahli neraka ni macam mana? Orang yang berat timbangan keburukan akan jadi ahli neraka. Banyak buat maksiat, bunuh binatang, tak dengar perintah mak ayah, melawan cakap mak ayah dan sebagainya. Hati-hati. Kalau mak kita sedih dengan perbuatan kita, dia khawatiri kita jadi ahli neraka. Tetapi, kalau kita orang yang sentiasa berusaha amal ma'ruf nahi munkar, insya-Allah kita jadi ahli syurga. Tak susah anak-anak. Kita zikir, kita solat 5 waktu. Kita buat apa yang mak ayah suruh secara selagi menepati syarak dan sebagainya. Dan orang yang berat timbangan kebaikan akan jadi ahli syurga. Dan kita sentiasa berdoa nak jadi ahli syurga anak-anak. Okay, baik. Seterusnya, kita pergi pula ke as-sirat. Ini proses seterusnya. As-sirat ataupun titian. Ni nampak contohnya gambaran titian ni. Tapi bukanlah jambatan macam ni. Kita tak tahu macam mana. Tapi kita kena lalu nanti di hari akhirat nanti. Okey? Di padang mahsyar. Masa di padang mahsyar ni kita rasa risau, rasa gundah gelana sebab kita nak lalu dekat titian ni. Sebab tempat ni lah kita akan diadili dan sebagainya. Okey? Masa kita nak lalu ni, sebelum kita masuk neraka atau syurga ni anak-anak, kita akan lalu beberapa lokasi, orang kata checkpoint, yang sangat mendebarkan. Dan seterusnya, jalan melalui sirat ni, ataupun kita panggil jambatan ni, lepas tu ada laluan utama, lepas tu ada jambatan-jambatan kecil sebelum masuk syurga. Para ulama kata ada 7 pusat semakan ataupun jambatan kecil ni yang akan dilalui oleh manusia. Dan manusia bergerak tu secara masing-masing bergantung kepada amal kita. Kan? Baik. Dekat as-sirat ni, apa akan berlaku? Orang yang berat timbangan kebaikannya akan mendahului dengan selamat sampai ke syurga. Kita rasa jalan senang. Sebab kita nak melangkah ke syurga. Tetapi anak-anak, orang yang berat timbangan keburukan akan jatuh ke dalam neraka. Dia jalan, tiba-tiba tak stabil timbangan tu.
dia jatuh dalam jurang api neraka, na'udzubillah. Jadi kita tak mau masuk ke neraka, ya Allah. Anak-anak, kita nak muallim, anak-anak, mak ayah kita semua kita masuk ke syurga. Baik. Seterusnya anak-anak, apa hikmah atau peristiwa Al-Mizan? Okey. Ah, apa yang kita dapat? Yang pertama, apabila ada Al-Mizan ni ataupun timbangan ni, cara adil, yang pertama cara adil Allah nak tentukan tempat manusia di akhirat sama ada syurga atau neraka berdasarkan amalan di dunia. Jadi di kat dunia ni sebenarnya kita tak duduk lama. Kita nak duduk sekejap sahaja nak buat persediaan untuk akhirat. Jadi kita kena berlumba-lumba sambil kita bekerja, tuntut ilmu dan sebagainya, kita amal ibadat kena buat. Tuntut ilmu pun dapat pahala, kan? Yang kedua, nak galakkan manusia buat baik. Macam Mak Alin nak ajar hari ni, buat baik, jauhi perkara jahat di dunia. Kita nampak dunia ni cantik, kita lalai dan leka, tapi kita tak ingat bahawa akhirat tu tempat selama-lamanya. Kita nak galakkan manusia buat baik. Dan yang ketiga, tunaikan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji, siapa yang buat baik masuk syurga, buat jahat masuk neraka. Mudah kan anak-anak? Okey, baik. Jadi anak-anak, apakah ibrah ataupun pengajaran yang kita dapat pada hari ini tentang tajuk hisab, al-mizan dan as-sirat ni? Jadi muallim minta anak-anak tulis di ruangan komen apa yang pengajaran yang kita boleh dapat bagi muallim pada hari ini. Okey. Muallim nampak apabila kita belajar tentang al-hisab, al-mizan dan as-sirat ni, kita rasa takut sangat andai kata kita tergelincir dalam masuk api neraka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, kita, mak ayah kita dan semua keluarga kita masuk syurga, dan kita nak juga seluruh umat manusia masuk syurga, kan? Okey, jadi tulis kat ruangan komen. Dan anak-anak, muallim ada sediakan sedikit soalan kefahaman, minta anak-anak jawab. Soalan akan diberi dalam kelas masing-masing. Okey, setakat itu saja pelajaran kita pada pagi ini. Selepas menonton video ni, jawab soalan kefahaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi insya-Allah.